Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tadi murid dimarahi oleh ibu dan ayah ya. Isu kena marah pasal TV ni anak saya pun rasa selalu juga kena marah kalau melebihi had. Jadi apabila dimarahi, kebanyakan ibu bapa tak menceritakan kenapa nak kena marah budak-budak ni bila tonton TV kan. Ada kalanya murid-murid ini berkata saya tonton TV, saya tak keluar rumah, itu pun kena marah. Cuma di sebalik apa yang dikatakan pengaruh televisyen ni, dia ada sesuatu yang dikatakan tadi Mira kata bagus dan tidak bagus. Okey, yang nak menjadi murid ini dimarahi adalah bila semua kerja tertangguh. Jadi yang mak dah penat-penat balik kerja kan, tiba-tiba anak ni duduk depan TV. Tak nak bergerak-gerak. Tengok pula cerita-ceritanya yang tidak berunsurkan yang bersesuaian dengan level murid-murid lah. Terutama yang kanak-kanak, yang remaja. Jadi bila dia rasa dimarahi, ibu dia rasa tak disayangi. Itu yang kita rasakan fed up lah, tak nak lah, dah tengok TV pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Jadi murid-murid ni akan mengambil tindakan, jadi keluarlah berjalan-jalan dengan kawan-kawan. Cuma anak-anak sayang, murid-murid kena faham. Pengaruh televisyen ni adalah salah satu yang sangat besar dalam hidup kita. Seperti mana televisyen merupakan salah satu medium, sama ada medium untuk menyampaikan informasi, medium untuk menyampaikan berita, pendidikan ataupun hiburan juga. Kerana ada kalanya kita tidak faham pengaruh televisyen, dia ada pelbagai isu, pelbagai perkara. Cuma tindakannya adalah apabila murid ini rasa dimarahi, dia rasa salah ke? Televisyen ni salah ke? Dia tidak faham takrifan itu. Jika dia mengatur langkah seperti mana menonton TV ikut kadar masa yang sesuai. Kemudian ibu bapa pun sama-sama duduk menonton bersama-sama. Alangkah indah dan gembiranya. Betul tak Mira? Betul. Itu sahaja yang kita nampak isu murid tadi. Maksudnya boleh menonton televisyen tetapi berpada-pada. Jangan menghabiskan masa begitu lama cikgu. Tapi kan cikgu, apa pula yang dimasukkan dengan pengaruh televisyen ni? Yang orang kata murid menjadi begitu ketagih nak tonton televisyen. Pengaruh ni kita boleh takrifkan sebagai sesuatu yang boleh melekat di hati. Senang bahasa mudahnya, apa saja yang kita nampak dari segi sudut persekitaran, apa yang kita baca, apa yang kita rasa macam boleh diterima oleh akal kita. Jadi dia memberikan pengaruh kepada hidup kita. Contohnya macam saya terpengaruh dengan Mira yang berpakaian manis, cantik. Jadi saya pun nak ikut serta, mungkin menjadikan idola. Begitu juga dengan televisyen. Apabila dia terlalu, orang Kedah panggil galik lah, ataupun terlalu obses dengan televisyen, mesti ada punca dan sebabnya. Ada kalanya televisyen ni dia menyampaikan mesej-mesej yang boleh menarik perhatian. Manusia ni dia sangat suka kepada unsur-unsur hiburan, unsur-unsur kasih sayang, cerita-cerita bersiri-siri yang seronok untuk ditonton berbanding dengan isu-isu yang agak berat lah. Jadi bila kebanyakannya kita lihat anak-anak kita, kebanyakannya mereka sangat-sangat suka menonton versi-versi yang menghiburkan mereka. Jadi tidak salah sepenuhnya, cuma kawalan itu perlu ditangani dengan baik oleh ibu bapa ataupun oleh murid itu sendiri. Mereka tahu, okey, time ini saya perlu membuat apa. Masa ini peruntukan untuk selesaikan apa. Jadi saya rasa tidak akan ada isu pengaruh yang sangat-sangat besar dalam diri murid ini, dan ibu bapa pun tahu, okeylah, pengaruh TV ada yang baik, ada yang tidak. Jadi kita perlu highlight. Kita perlu bagi tahu yang mana yang patut dilakukan, yang mana boleh ditonton dan yang mana sebaliknya. Dan bagaimana pula cikgu kalau isu ini berlaku dalam kalangan murid sekolah khususnya kan, bagaimana masalah ini boleh terbentuk pada peringkat awal tu cikgu? Dia terbentuk apabila kita sendiri orang dewasa, terutama kanak-kanak. Mereka ni kebanyakannya kalau ikut Sigmund Freud dia ada 0 hingga 6 tahun ni dia macam sponge. Otak kanak-kanak ni, kata psikologis lah, psikoterapis ni, dia kata dia macam sponge, dia menyerap serap saja. And then selepas dia dah matang, neuron-neuron dia bergabung, jadi barulah dia imitate, dia meniru dan melihat apakah tindakan yang telah dilakukan oleh golongan dewasa. Jadi
saya tidak katakan bahawa tak boleh dedahkan mereka seawal umur 6-7 tahun, tetapi mereka perlu di-highlightkan, diberitahu, dan kemudian mereka juga sebenarnya kanak-kanak ni mereka gembira bila kita galikkan mereka atau kita bagi mereka fokus kepada televisyen. Tetapi mereka sebenarnya boleh ketagihan jika mereka rasa macam okey, tak apa, 12 jam pun tak apa. Okey, mak saya bagi, saya nak tengok TV ni, tekan saja. Jadi keluarlah macam-macam cerita. Itu yang kita takutkan sekarang. Tapi nak kata sekat, sepenuhnya tidak bolehlah, tidak relevan lah dalam situasi zaman kita sekarang ini. Ya.